khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah pengalaman daripada Larry Raphael. Kisah ini adalah mengenai Lord B. Satu perkongsian saya kali ini adalah semasa menjadi supervisor ladang sawit di sebuah ladang di Bongawan, Sabah. Ladang itu biarlah saya rahsiakan namanya, tapi saya sempat bekerja di sini selama setahun. Ladang ini luasnya 1000 hektar. Oh, besar, dan terletak di dalam hutan simpan kelas 3. Agak menyeramkan pada waktu malam, tetapi meriah pada waktu pagi. Dalam ladang ini ada 80 orang pekerja, 10 orang tempatan dan selebihnya orang-orang pendatang asing dari Indonesia. Kira mereka bercampur aduk jugalah dengan orang-orang Filipina. Rumah kongsi pekerja terbahagi kepada dua kawasan, dinamakan Lot A dan Lot B. Lot A adalah tapak di mana terdapat separuh pekerja tinggal, iaitu ofis dan kedai runcit. Bekalan air ialah tadahan air hujan, kerana selama saya bekerja di sini, hujan tidak pernah putus. Manakala Lot B terletak dekat dengan sungai yang deras, jernih dan banyak ikan. Namun tapak rumah kongsi di Lot B jauh sedikit daripada Lot A. Lazimnya pekerja akan diangkut menggunakan kenderaan pacuan 4 roda, iaitu 4-wheel lah. Disebabkan jalan raya ladang sawit yang berbukit bukau dan jarak antara Lot A dan Lot B ialah sejauh 8 km. Seperti kebiasaannya, tiap-tiap jam 6 pagi ada polling di tapak padang Lot A dan semua pekerja berkumpul mendengar taklimat sebelum beredar menaiki kenderaan untuk dihantar ke blok sawit. Kumpulan dipecahkan kepada 3: tukang tombak, tukang slashing rumput dan tukang baja. Satu hari, semasa perhimpunan pagi, Mahmud, iaitu orang Bugis Indonesia, hadir dalam keadaan mabuk teruk. Sudah 5 hari dia mogok kerja, dan dia sudah kerja di ladang ni lebih 5 tahun. Saya pun tak tahu bagaimana Mahmud tembus dapat kerja sebagai penombak sawit di sini, sebab dia tidak ada dokumen pengenalan diri seperti pasport dan permit bekerja. Yang dia cuma ada ialah kartu, iaitu IC Indonesia. Rupanya manager kami membawa dia masuk ke sini secara haram, dan itu pun saya dapat tahu setelah berlaku kejadian ini. Polling, iaitu perhimpunan pagi, adalah kewajipan setiap pekerja termasuk orang ofis dan supervisor. Saya tidak menyangka yang saya melihat kejadian ini di hadapan mata saya. Mahmud sudah menolak untuk masuk kerja selama 5 hari, dan selama 5 hari itu diisi dengan arak dan mabuk-mabukan. Dia pekerja dari rumah kongsi Lot B, dan manager sudah bagi dia amaran. Jika tak mahu masuk kerja, dia akan mengusir Mahmud dari ladang, walaupun dia adalah antara pekerja senior. Oleh kerana ugutan manager, Mahmud hadir ke polling pagi, tetapi kehadirannya adalah hari terakhir dia bernafas di muka bumi. Manager tidak dapat hadir ke polling pagi kerana sedang outstation ke Kota Kinabalu dan meminta senior supervisor untuk mengendalikan perhimpunan. Sewaktu supervisor senior memberikan taklimat, tiba-tiba Mahmud muncul membawa parang dalam keadaan mabuk. Dia berteriak menyebut 2 nama ni dengan memaki hamun dan mengancam untuk membunuh 2 orang pekerja, iaitu pemandu sawit berbangsa Suluk dari Filipina ni. Dalam kata-katanya yang penuh emosi, dia berkata yang mereka telah main gaji dia. Mereka tipu jumlah tandan yang Mahmud dapat, sebab di ladang tu, 1 tan tandan hasil tombakan pekerja dikira sebagai RM40, dan Mahmud punya rekod countingnya sendiri untuk mencatat jumlah hasil tombakannya. Apabila dia mendapati sudah 3 bulan gaji target dia turun dari 2,200 kepada 1,400 saja, dia rasa sangsi dan ditipu.
Mahmud orang lama. Dia sudah mahir selok-belok harga ladang yang ladang tetapkanlah. Manakala dua orang ni, Amir dan Ali, bukan nama sebenar baru 4 bulan bekerja sebagai pengangkut tandan. Dengan lagak pendekar, Mahmud datang dan menyerang Amir dan Ali yang berdiri dalam barisan paling belakang. Mereka berdua melompat dan Amir dengan begitu cepat menendang Mahmud sampai tersungkur, dan Ali dengan begitu pantas membalun kepala Mahmud dengan daun pelepah kelapa sawit sekuat hatinya. Mahmud rebah dan mengelupur. Begitulah agaknya kan. Suasana menjadi hiruk pikuk. Kedua-dua sahabat tadi langsung melarikan diri masuk ke ladang kelapa sawit. Supervisor senior mengangkat tubuh badan Mahmud yang menggelepar. Darah membuak-buak keluar dari mulutnya, dan kepalanya keluar mengarus deras. Darah yang pekat hitam mengalir. Saat itu, saya menjadi amat panik dan berlari masuk ke ofis kerana tidak tahan melihat kejadian itu. Dalam suasana yang kucak-kacir tu, supervisor senior mengarahkan agar Mahmud diangkat naik ke belakang kereta single double cab. Dia mengarahkan agar kita harus bawa dia ke hospital sekarang. Lantas membubarkan polling dan mengarahkan saya menjaga ladang. Saya akur tetapi tidak berani melihat keadaan Mahmud yang hampir nazak. Mereka pergi dan saya maju ke pentas polling. Saya buat ucapan ringkas dan membubarkan polling dan kerja pagi. Beberapa pekerja yang sasa saya arahkan mengikut saya. Kita harus tangkap 2 orang itu dan serahkan pada pekerja. Polling bubar dan kami menuju ke lot B untuk menangkap 2 orang penjahat tadi. Apabila kami tiba di sana, rumah kongsi mereka sudah berserak dan berhamburan, dan mereka lari cepat menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam hutan. Serius sekali, kami tidak ketemukan mereka lagi sampai saat saya resign di ladang ni. Sewaktu kami balik, supervisor senior iaitu David, bukan nama sebenar juga, berada di area polling. Saya begitu terkejut sekali apabila mengetahui yang arwah Mahmud tidak dibawa ke hospital terdekat. David memaklumkan saya yang manager suruh dia berpatah balik. Dia amat serba salah sekali dan mau tidak mau terpaksa berpatah balik. Kenapa? Manager dalam perbualannya memaklumkan yang Mahmud ni tidak ada surat sah di sisi undang-undang. Dan jika kes ini ketahuan, pasti akan jadi kes perundangan melibatkan dia. Kami berdua terduduk sugul. Baru saya tahu, hampir 20% pekerja di sini bekerja secara haram kerana gaji murah dan bajet kos. Saya memang marah kerana seolah-olah kematian Mahmud ni tidak terbela. Tengah hari tu, manager kami tiba dengan kelam kabut memandu keretanya. Kami mengadakan mesyuarat tergempar dengan staf dan semua mandur. Kepala Ketua Bugis memberi penjelasan yang hal ini jangan sampai melibatkan keselamatan anak-anak buahnya, dan terus minta agar baik saja untuk mengebumikan Mahmud di tapak perkuburan Lot B yang jauh sedikit berhampiran hutan. Makanya, setelah semua proses pengebumian berjalan, arwah Mahmud selamat dikebumikan dengan cara Islam dan dikebumikan di Lot B, perkuburan pekerja. Lot B adalah rumah kongsi untuk sebahagian pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap. Kawasannya di dalam sekali dan terpencil di bahagian Lot A. Tetapi di sini ada padang bola sepak yang besar. Sejak pemergian arwah Mahmud yang tidak wajar, mulalah berlaku hal-hal yang menyeramkan di Lot B. Lebih menyeramkan pada waktu malam, setelah generator dipadamkan tepat pukul 11 malam. Pekerja-pekerja melaporkan yang mereka sering melihat pocong dari tapak tanah perkuburan ke rumah kongsi di mana arwah Mahmud pernah tinggal.
Lebih menyeramkan, kemunculan pocong itu bahkan merayau-rayau di rumah kongsi panjang. Rumah kongsi Lot B dibahagi kepada dua bahagian memanjang, rumah 1 dan rumah 2, dan di sini ada lebih kurang 15 keluarga menetap. Personally, Lot B adalah kawasan yang menyeramkan bagi saya juga. Sebelum manager membuka tapak kubur tidak jauh dari sini, mereka mengebumikan saudara-saudara mereka di bawah kolong rumah. Kau bayangkan, ada orang tua, bayi gugur, anak yang jatuh sakit meninggal dunia, semuanya dikebumikan di bawah kolong rumah. Nasib baik rumah kongsi ini tiada tiangnya tinggi. Saya amat berasa seram di sini dibandingkan tapak rumah kongsi di Lot A. Mereka mengebumikan jenazah orang tersayang mereka dan berjanji lepas berangkat balik pulang ke negara mereka, mereka akan mengorek kuburan orang tercinta mereka dan membawa balik tulang-tulang mereka untuk dikebumikan di kampung halaman. Kerana itu, manager membuat keputusan untuk membuka tapak kubur berhampiran rumah kongsi ini. Kerana bagi manager, cara ini lebih elok dan mulia daripada mengebumikan di bawah kolong rumah. Roh mamut dilaporkan muncul bukan saja pada malam hari, tetapi semakin ganas dan muncul di waktu siang hari. Ibu-ibu yang tidak bekerja sering mengadu melihat kemunculan mamut di dapur rumah dan di ruang tamu dalam keadaan mata tersembul dan kain kafannya berdarah. Anak-anak menjerit ketakutan sampai histeria ketika melihat pocong mamut bertinggik di tiang siling rumah. Sampaikan diadakan sembahyang doa selamat dan doa arwah untuk mendoakan kesejahteraan roh mamut. Namun, walaupun dibuat, rohnya tetap menjelma secara kasar dan menakutkan. Pada satu malam, rumah kongsi panjang nombor 1 terbakar dan apinya besar panjang dengan begitu cepat membaham dinding papan di rumah. Kami datang bergegas untuk membantu apa yang patut, tetapi sia-sia dan keadaan memang memilukan hati. Keesokan harinya, gempar apabila beberapa pekerja sempat merakamkan kejadian kebakaran di rumah panjang nombor 1. Amat jelas kelihatan yang ada pocong melompat-lompat dalam api kebakaran. Dalam rakaman video yang diambil pekerja lain, kelihatan jelas ada pocong merayau melompat dalam sinar api yang terang menyala. Kejadian itu menimbulkan kegusaran yang kemungkinan kebakaran itu berpunca daripada roh mamut yang tidak tenteram. Sebenarnya api kebakaran itu datang dari rumah 2 pekerja yang membunuh mamut. Manager telah mengarahkan rumah mereka dikunci dan dipalang, dan banyak barang mereka masih ada di dalam rumah itu. Di situ ada tong gas yang tidak diusik, dan tong gas itu tiba-tiba meletup dengan sendirinya. Rumah arwah mamut dan 2 orang pembunuh tadi sebaris, tetapi langkau beberapa buah rumah pekerja lain. Manager dengan cepat membuat keputusan untuk memindahkan semua pekerja dari Lot B ke lokasi Lot A kerana arwah roh mamut semakin mengganas dan muncul di siang hari sambil bernafas dalam keadaan nazak berat. Manager mengatakan tempat ini semacam terkena dendam kutukan arwah yang gentayangan. Sebenarnya, sebelum kejadian kebakaran ini, banyak laporan kami terima perihal wujudnya hantu pocong merayau-rayau ke rumah kongsi. Tetapi kami tidak hiraukan kerana mustahillah ada hantu berjalan di siang hari. Mata kami hanya terbuka ketika melihat gambar video handphone yang dirakam sewaktu kebakaran itu. Dalam rakaman video yang amat jelas kelihatan lembaga berbungkus pocong
melompat-lompat dalam kebakaran rumah api yang marak menyala. Mungkinkah roh Mahmud tidak tenteram dan berjalan mencari Amir dan Ali? Lord B ditinggalkan selamanya. Dan sampai waktu saya keluar resign dari sini, saya tetap masih berasa gerun dengan kemunculan roh Mahmud yang gentayangan. Sudah 7 tahun saya meninggalkan ladang sawit ini yang penuh memori dan mewarnai pengalaman kehidupan saya. Tenanglah, sahabatku. Daripada Larry Raphael, based on true story. Terima kasih, Brother Fai.